Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan melihat belajar bab 9 iaitu pertempatan di Malaysia. Kita sambung bab yang subtopik yang sebenarnya seterusnya iaitu 9.3 fungsi pertempatan bandar dan juga di luar bandar. Baiklah, kita tengok yang pertama, kita lihat yang pertama ya, jenis pertempatan. Kita ulang balik. Jenis pertempatan ada dua. Okey, yang pertama sekali adalah pertempatan bandar dan juga yang kedua adalah pertempatan di luar bandar. Kita kena ingat balik semula lah ciri-ciri pertempatan bandar, pertempatan luar bandar tu kita kena ingat balik ya. Ciri-ciri pertempatan bandar antaranya adalah apa? Jumlah penduduk melebihi 10,000 orang, ada pelbagai kemudahan asas kan. Lepas tu kediaman yang moden dan juga jenis industrinya jenis kegiatan ekonomi seperti perindustrian perniagaan, perkhidmatan, pentadbiran, pembinaan dan sebagainya. Kita ingat semula pertempatan di luar bandar, kita kena ingat balik semula. Ciri-cirinya antaranya adalah penduduk dia kurang daripada 10,000 orang. Kemudahan asas yang minimum kan. Kemudian tu jenis kemudahan jenis pertempatan pun kediamannya adalah sederhana dan juga bercirikan tradisional kan. Kemudian tu dari segi industri ni pula ataupun kegiatan ekonomi seperti industri desa, penternakan dan pertanian. Okey, kita tengok fungsi. Hari ini kita akan lihat fungsi pertempatan bandar. Okey, ada tiga yang kita akan lihat. Yang pertama dari segi ekonomi, yang kedua dari segi sosial, yang ketiga dari segi kerajaan ataupun governance. Okey, kita tengok yang pertama. Kita lihat yang pertama ya, fungsi pertempatan bandar dari segi ekonomi dari segi ekonomi. Okey, yang pertama adalah dari segi apa? Okey, dari segi pelabuhan pelabuhan. Fungsi bandar pelabuhan bandar ini sebagai bandar pelabuhan. Okey, bila bercakap dengan bandar pelabuhan ni, bandar ini melibatkan urusan ekspor import lah. Import export lah. Okey, import export. Okey, ada pelabuhan kan. Jadinya kebanyakan penduduknya biasanya terlibat dalam sektor perkapalan dan juga maritim lah. Banyaklah kan. Berbagai-bagai lah. Antara berbagai-bagai pekerjaan yang terdapat di situ lah. Okay, sebagai contohnya adalah seperti Pasir Gudang di Johor Bahru, di Pasir Gudang di Johor kemudian tu Teluk Sepanggar di Sabah kan, dan juga Bintulu di Sarawak. Okey, yang kedua kita lihat dari segi bandar ini berfungsi sebagai bandar perindustrian bandar perindustrian. Okey, di mana berbagai kegiatan perkilangan ataupun industri dapat dijalankan di kawasan inilah. Maknanya ada yang bekerja sebagai sektor pengeluaran, kerja kilang, ada yang jadi kerani, ada jadi pengusaha kilang dan sebagainya. Ada banyaklah contoh-contoh kawasan perindustrian seperti di kawasan Shah Alam, di kawasan Selangor, di Prai, di Lakin Johor kan, di Batu Berendam Melaka, banyaklah. Okey, seterusnya adalah dari segi teknologi maklumat teknologi maklumat, di mana bandar ini berperanan untuk mengembangkan teknologi lah ataupun ICT. Ada contoh-contoh pekerjaannya seperti pengaturcaraan komputer dan sebagainya. Okey, contohnya kita ambil Cyberjaya di Selangor dan juga Taman Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Okey. Dan yang seterusnya adalah fungsi bandar ni sebagai kegiatan ekonomi iaitu dalam sektor perlombongan. Okey, perlombongan iaitu bandar ini berkembang disebabkan adanya sumber mineral yang tertentu lah. Dan contoh-contoh pekerjaannya seperti mencari gali minyak dan sebagainya. Okey. Contohnya seperti di Bandar Kertih di Terengganu, Bintulu di Sarawak. Itu ada contoh-contohnya lah, di mana adanya terdapatnya perlombongan petroleum
dan juga gas asli. Tapi petroleum dan gas asli tidak dilombong di bandar ini, dilombong di pesisiran, di luar pantai lah. Tapi dibawa ke daratan di bandar ini untuk diproses. Dan yang terakhir adalah fungsi bandar, peta-peta bandar ni dari segi pelancongan. Okey, pelancongan. Okey, pelancongan. Iaitu bandar ini terkenal sebagai aktiviti pelancongan yang pelbagai lah. Bila kita tahu sektor pelancongan ada macam-macam, ada banyak macam lah. Ada dari segi jualan, perkhidmatan dan sebagainya boleh muncul di situ. Contohnya ialah Bandar Raya Melaka, yang paling jelas sekali Bandar Raya Melaka lah. Kuala Lumpur itu sendiri juga sebagai bandar pelancongan juga. Okey, ni yang pertama, fungsi peta-peta bandar dari segi sektor ekonomi. Dengan kata lain, sektor ini dapat menjana pendapatan penduduk dan juga negara. Okey. Baik, yang kedua, fungsi peta-peta bandar iaitu dari segi sosial. Okey, dari segi sosialnya ada kita fokus kepada 3 ya. Yang pertama sekali ialah fungsi sebagai bandar diraja. Okey, bandar raja ni di mana terletaknya istana lah, istana hinggap istana lah, iaitu kediaman yang rasmi bagi sultan ataupun raja bagi sesebuah negeri berkawasan yang ada raja lah. Ada juga negeri yang tidak ada raja seperti Pulau Pinang dan juga Kuala Melaka, ada tuan yang terutama berfungsi sebagai ketua kepada negeri tersebut lah. Okey. Ada banyak aktiviti lah, ada banyak pekerjaan yang akan muncul dalam sektor bandar diraja inilah. Sebab bila ada bandar raja ni ada istana, kadang-kadang biasanya ada pelancongan, aktiviti pelancongan dan sebagainya. Okay, contohnya ialah bandar Pekan Pahang, Kuala Kangsar di Perak, Arau di Perlis, kan Seri Menanti di Negeri Sembilan kan. Tu contoh-contoh bandar. Okey, yang kedua dari segi fungsi sosialnya adalah dari segi pendidikan. Okey, pendidikan. Okey, di mana terdapatnya industri ataupun industri institusi pengajian tinggi. Ada sekolah sebagainya. Tapi kita fokus kepada institusi pendidikan tinggi lah. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan seperti pensyarah, kaki tangan institusi tersebut dan sebagainya lah. Contohnya ialah Bandar Tanjung Malim di Perak, kerana terdapatnya UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris kan. Skudai, terdapat Universiti Teknologi Malaysia kan. Sintok di Kedah terdapat Universiti Utara Malaysia. Itu contoh-contohnya lah. Baik, seterusnya yang ketiga dari segi sosial adalah sebagai bandar satelit. Apa ni bandar satelit ni? Okey, bandar ni ialah bandar sokongan kepada bandar utama. Bandar utama dah tepu, dah penuh. Jadi mereka yang bekerja tu berhijrah ke ataupun tinggal di bandar satelit inilah. Biasanya bandar satelit ni tak jauh daripada bandar utama ya. Sebagai contohnya ialah Senawang Negeri Sembilan merupakan bandar satelit kepada bandar Seremban kan. Shah Alam dulu merupakan bandar satelit bagi Kuala Lumpur. Tu contoh-contohnya lah. Okey. Jadi kesimpulannya fungsi bandar segi sosial ni ialah bandar ini menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan kepada penduduk. Okey, fungsi yang ketiga peta-peta bandar ialah dari segi governance ataupun kerajaan. Ada 3. Okey, yang pertama adalah fungsi dari segi pertahanan. Fungsi dari segi pertahanan, sempadan dan juga pentadbiran. Okey, kita tengok yang pertama dari segi pertahanan. Apa yang dikatakan sebagai bandar pertahanan? Okey, bandar ini menjadi pangkalan tentera. Dia jadi pangkalan tentera. Okey. Spot lah ataupun pusat diletakkan tentera di situ. Jadi walaupun ada tentera, tapi secara langsung bandar juga akan berkembang apabila ramai orang datang ke situ sebagai tentera sebagainya. Wujudlah pelbagai-bagai perkhidmatan, kedai makan, kedai dobi dan sebagainya lah, kedai tayar, sebagainya lah.
Okey, contohnya adalah Bandar Lumut di Perak dan juga Bandar Port Dickson di Negeri Sembilan. Okey, fungsi dari segi governance kerajaan yang kedua adalah bandar sempadan. Okey, bandar sempadan di mana fungsinya adalah untuk keluar masuk ataupun pintu utama keluar masuk manusia yang berada di antara dua buah negara lah. Okey, dengan demikian bukan sekadar pintu utamanya keluar masuk, tapi di situ biasanya ada perniagaan dilakukan, ya, ada perniagaan dilakukan lah. Ada industri pelancongan lah bila ada perniagaan, ada orang datang jual baju dan sebagainya kan. Contohnya buka kayu hitam kan. Itu sebagainya lah. Pangkalan kubur kan. Ini banyak rantau panjang di Kelantan, ya, padang besar di Perlis dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah fungsi dari segi pentadbiran. Pentadbiran iaitu sama ada sebagai ibu negeri, ibu negara kan, pusat pentadbiran daerah dan sebagainya lah. Okey, jadi di kawasan ini dia menawarkan pelbagai-bagai perkhidmatan kepada penduduk juga. Kan, walaupun nampak sebagai bandar pentadbiran, mestilah ada kedai makan dan sebagainya, ada orang tinggal di situ, membeli rumah kan. Bila ada orang tinggal di situ, membeli rumah, menetap di situ, adalah pelbagai-bagai perkhidmatan lain yang akan muncul. Okey, contohnya adalah Putrajaya itu sendiri sebagai contoh yang paling inilah, kerana Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Lihat, ramai orang akan tinggal di Putrajaya, menjadi sebuah bandar yang besar kan. Kota Kinabalu, kebanyakan ibu-ibu negeri semuanya menjadi sebagai bandar pentadbiran lah. Bandaraya Melaka, Johor Bahru dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita lihat pada soalan yang pertama. Jelaskan fungsi pertempatan bandar di Malaysia dari segi sosial. Okey, kita tengok yang pertama ialah kata kerjanya ialah jelaskan. So, cikgu nak fakta dan juga huraian. Fakta dan juga huraian lah. Berapa yang kita nak? Kita ada markah 4, jadi maknanya 2 fakta dan juga 2 huraian. So, kita akan dapat 4 poin di sini. Kita akan dapat 4 poin di sinilah. Alright. Okey, dia nak fungsi pertempatan bandar dari segi sosial. Dari segi sosial. Okey. Jadi ini soalan bahagian B. Macam biasa, fakta, huraian. Okey, jelaskan. Yang kedua, fakta yang kedua. Dan juga huraian yang kedua. Okey. Jadi boleh bahagian B boleh buat dalam point. Baik, kita teruskan dengan fungsi pertempatan luar bandar dari segi ekonomi. Okey, pertempatan luar bandar dari segi ekonomi, yang pertama sekali sudah pastilah adanya berbagai-bagai aktiviti pertanian yang dijalankan, seperti penanaman padi, getah, sawit, sayur-sayuran dan sebagainya, bergantung pada bentuk muka bumi dan kemudahan-kemudahan yang ada lah. Kalau macam sawah padi, dia memerlukan pengairan gitu kan. Kalau biasanya sawit getah ni di kawasan beralun, tanah paman yang beralun dan sebagainya. Okey, seterusnya penternakan. Penternakan mungkin lembu, kambing, ikan air tawar dan sebagainya, pun bergantung kepada situasi jugalah. Ikan air tawar memerlukan mungkin kawasan-kawasan tertentu, tapi sekarang ni dah ada ikan air tawar yang dibela, diternak di dalam tong yang besar kan. Okey, yang seterusnya adalah perlombongan. Perlombongan ni berkaitan dengan mineral lah. Dia bergantung apa mineral yang ada di situ kan. Contohnya Mersing terkenal dengan kawasan emas contohnya kan. Contoh-contohnya lah. Di Sabah, Sarawak pesisirannya, di Terengganu pesisirannya terkenal sebagai kawasan perlombongan petroleum dan gas asli contohnya. Tapi orang tak adalah meramai tinggal kat dalam tu. Dilombong di kawasan pesisiran dan dibawa ke bandar-bandar yang berhampiran seperti Kerteh, Bintulu untuk diproses kan.
Kemudian tu industri desa, industri desa. Jadi produk-produk kraft tangan, industri makanan, buat keropok leko, apa ni, buat apa nama, ikan masin, dan sebagainya, buat bot, buat sampan, tu contohnya. Okey. Jadi ini semua akan menghasilkan juga pendapatan dan juga pekerjaan kepada penduduk setempat. Baik, kemudian fungsi pertempatan luar bandar yang lain ialah dari segi sosial. Dari segi sosial ada juga seperti rumah ibadat, bekalan elektrik dan air, klinik, perkhidmatan pos. Malah di luar bandar sekarang ni, di Malaysia, di luar bandar dah semakin bertambah dan berkembang dari segi kemudahannya. Contoh, dulu-dulu tak ada kalau di klinik desa, ada klinik desa je kan. Tak ada doktor. Tapi sekarang ni di luar bandar pun dah ada kan. Poliklinik dan sebagainya. Dah ada dah mula berkembang. Di bandar-bandar kecil pun dah ada lah kan. Tapi ni di luar bandar. Malahan di Sabah dan Sarawak ada perkhidmatan doktor udara kan, yang berkhidmat menggunakan helikopter dan kapal terbang daripada kecil, daripada satu tempat ke satu tempat di pedalaman. So tidak ada masalah lah. Perkhidmatan pos dah banyak dah. Dulu hanya pos Malaysia. Sekarang ni di luar bandar pun dah ada berbagai-bagai jenis perkhidmatan pos syarikat-syarikat yang lain. Baik, fungsi pertempatan luar bandar yang ketiga adalah segi governance ataupun kerajaan, di mana walaupun di luar bandar tapi terdapat juga perkhidmatan untuk menyelesaikan urusan-urusan tertentu di masyarakat kampung sekat luar bandar. Kerana terdapatnya kompleks penghulu, ada ketua kampung ada ketua kampung. Kalau di Semenanjung lah, kalau untuk orang asli ada tok batin yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Kalau di Sarawak, di Sabah ni ada tuai rumah kan, yang akan mengendalikan segala menjadi wakil kepada kerajaan lah untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat. Selain itu ada juga perkhidmatan-perkhidmatan lain kan, seperti balai raya kan. Saya rasa di kampung-kampung kebanyakan semua ada balai raya. Itu semua sebagai satu kemudahan untuk pentadbiran kerajaan menguruskan hal ehwal masyarakat di luar bandar. Okey, soalan yang kedua ialah terangkan fungsi pertempatan luar bandar di Malaysia 4 markah. Okey, kata kerjanya ialah terangkan. Jadi macam biasa juga cikgu nak fakta dan juga huraian. Okey, berapa bergantung kepada markah 4, iaitu 2 fakta dan juga 2 huraian. Jadi kita nak pertempatan luar bandar. Fungsi pertempatan luar bandar. So anda buatlah fakta yang pertama, huraian pertama, fakta yang kedua, huraian yang kedua. Okey.